Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton studio halal kita yang masih lagi bersama dengan kita pada hari ini. Pastinya anda mengikuti studio halal melalui bahagian pengurusan halal JAKIM. Dan Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah topik yang sangat menarik untuk anda. Pastikan anda tunggu sehingga penghujung rancangan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sepertinya sebagaimana kita tahulah kerajaan yang pada hari ini sangat committed dan juga dalam misi melindungi kebajikan pengguna di Malaysia, khususnya pengguna Muslim, dalam memperolehi makanan yang benar-benar halal dan thayyiban. Bukan sekadar halal saja tuan-tuan dan puan, tapi thayyiban itu yang penting. Jadi hal ini kita dapat lihat bagaimana pewujudannya penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan 2011, iaitu Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011, Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Jadi saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan penonton mungkin pihak di luar sana belum lagi tahu secara detail ataupun terperinci perkara ini, ataupun mungkin kurang maklumat ataupun berkaitan dengan APD 2011. Singkatan kita panggil APD lah. Alright. So apa kaitannya dengan JAKIM? Sebab itulah pada hari ini kita bawakan panel yang sangat arif tentang penguatkuasaan dan juga pemantauan. Bersama-sama dengan kita itu yang berusaha Tuan Syariman bin Ali Pichai Penolong, Pengarah Kanan Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Halal JAKIM, yang berkongsi dengan anda berkaitan topik pada hari ini, APD 2011, di mana JAKIM. Allahu Akbar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah. Saudara Syaril, okey. Okey, alhamdulillah. Kacap bergaya dengan time merah ni. Okey. Yang penting kehadiran Ustaz ini sangat-sangat bermakna kerana kita hari ini ramai lagi yang belum jelas Ustaz dengan kewujudan APD 2011 ni ataupun Akta Perihal Dagangan. Dengar tu kalau kata Indonesia panggil APEDA lah kan. Tapi APEDA ni jadi benda lain pula nanti kan. Kita panggil APD 2011. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi jauh lah, kita nak minta Ustaz kongsikan sikit secara ringkas mungkin tentang apa itu APD 2011 dan sejauh manakah kaitannya dengan JAKIM. Tadi kata JAKIM, di mana JAKIM? Kalau senang cakap JAKIM di Putrajaya lah. Tapi isunya nak kaitkan dengan APD 2011 tu, kita nak minta Ustaz ulahkan sikit. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudara Syahril, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat petang semua, hadirat di luar sana, rakan-rakan semua. Jadi saya refer ataupun merujuk kepada saudara Syahril yang bertanya tentang apa itu APD 2011 dan juga apa kaitan JAKIM dalam penguatkuasaan di bawah peruntukan APD ini. Jadi saya kira secara umumnya mungkin ramai dah pernah dengar tu pernah dengar lah kan. Cuma nak tahu lebih lanjut tentang APD ni apa, dari mana dia datang dan punca kuasanya ataupun daripada kat mana dia duduk lah. Jadi secara detailnya APD ni adalah singkatan kepada Akta Perihal Dagangan 2011 yang telah dikuatkuasakan mulai Januari 2012. Jadi akta ini juga dikenali sebagai Akta 730. Akta 730, di mana akta ini digubal dengan matlamat bagi maksud untuk menggalakkan amalan perdagangan yang baik, amalan perdagangan yang sihat dengan melarang perihal dagangan palsu. Dalam masa yang sama, dia melarang berlakunya perihal dagangan palsu ataupun yang boleh memperdayakan ataupun boleh mengelirukan pengguna di luar sana dalam rantaian perdagangan, dalam kata trade of chain tu. Chain of trade tu. Jadi dalam rantaian tu semua, jika berlaku pemalsuan ataupun pelanggaran, jadi kat situ tindakan penguatkuasaan boleh diambil lah. Jadi APD ni 2011 ni sebenarnya dia digubal dan sebenarnya untuk menggantikan APD yang sebelumnya, APD 1972. Di mana APD 2011 ni dia lebih komprehensif, lebih menyeluruh
Dia melibatkan pindaan yang agak besar lah dari segi perundangan, penguatkuasaan, juga menyentuh tentang harta intelek, serta kesalahan-kesalahan dan penalti-penalti di bawah dia lah. Jadi APD 2011 ni dia secara khususnya pula memang ada peruntukan berkaitan dengan halal, penguatkuasaan halal, di mana kat situ letaknya peranan JAKIM lah dalam penguatkuasaan APD ni di bawah perundangan subsidiary dipanggil, maknanya dia punya perintah dia tu lah. Pertama, perintah perihal dagangan untuk tarifan halal. Yang kedua, perintah perihal dagangan, perakuan dan penandaan halal. Dan yang satu lagi tu tentang fees lah, tentang fees yuran. Jadi bila kat situ ada elemen berkaitan dengan halal, jadi kat situ duduk antara poin-poin yang boleh kita nak kaitkan duduknya JAKIM kat situlah, dalam memainkan peranan dia sebagai dalam penguatkuasaan halal. Itu yang pertama. Yang kedua, JAKIM juga dinamakan dalam perintah perihal dagangan 2011 perakuan dan penandaan halal sebagai pihak berkuasa, berwibawa dalam perenggan ketiga, di mana JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri atau MAIN dinamakan kedua-duanya sebagai pihak berkuasa, berwibawa dalam melaksanakan penguatkuasaan halal di dalam negara kita lah. Jadi kat situ merupakan satu punca kuasa yang cukup ampuh, cukup kuat untuk menyatakan di mana letaknya peranan JAKIM sebagai badan yang di samping menjalankan pensijilan halal dan pemantauan, serta juga ada penguatkuasaan halal kat situlah. Jadi kat situ duduknya peranan JAKIM dalam menguasakan elemen halal lah. Okey Ustaz, jadi pasti kan bila bersebut tentang APD 2011, memang mana mungkin kita part JAKIM kita kat mana persoalan jadi, dan ada tak badan otoriti lain yang mungkin sebagai penjelasan kepada penonton-penonton kita ni, kat mana maknanya kita ni bersama dengan badan-badan otoriti lain tak untuk memperkasakan pemantauan dan penguasaan ni. Okey. Di peringkat domestik Syarul, ni selain daripada JAKIM, pihak Majlis Agama Islam Negeri lah, yang saya sebut tadi, dinamakan sebagai pihak berkuasa berwibawa. Dalam masa yang sama, pelaksanaan penguatkuasaan tu dijalankan oleh JAIN, Jabatan Agama Islam Negeri lah. Jadi JAKIM tidak bersendirian dalam hal ni, dalam mengusahakan halal di peringkat domestik. Maknanya JAKIM ada sahabat karib, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri lah, yang menguatkuasakan juga peruntukan perundangan halal di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 ni lah, di peringkat domestik. Manakala di peringkat luar negara, JAKIM turut mempunyai ramai badan-badan pensijilan halal luar negara yang dah diiktiraf oleh kerajaan, dan badan-badan ini juga diiktiraf sebenarnya dalam peruntukan di bawah APD 2011. Ada jadualnya itu di bawah Akta Perihal Dagangan lah. Right. Faham? Bermakna JAKIM bukanlah bersendirian, dan kita juga bersama dengan Jabatan Agama Negeri yang mungkin kadang-kadang aduan tu Ustaz, maknanya dia datang kepada HQ, HQ akan panjangkan lah kepada Jabatan Agama Negeri jika berkaitan dengan daripada negeri tersebut. Kan? Itu mungkin kadang-kadang ada di kalangan penonton kita, kadang mungkin dia tak jelas kat situ, kadang mungkin aduan tu sampai kan, mungkin semakan macam dia kata ada tindakan dan sebagainya, tapi mungkin sebenarnya pelaksanaan tu balik kepada negeri pula lah yang akan ambil isu tu, sebab dia mungkin isu tu berlaku di negeri yang tersebut. Okey, baik. Okey Ustaz, kita dapat jelas sikit banyak tadi tentang APD 2011 kita, yang mana peranan dan punca kuasa yang sedia ada, yang pastinya tanpa ada punca kuasa tersebut, kita takkan ada lah cawangan penguatkuasaan pemantauan ni kan. Dan dia sangat-sangat memberi peranan yang begitu penting atas beberapa, mungkin bila ada industri ataupun mana-mana badan ataupun mana-mana pihak yang mungkin kadang-kadang dia ambil sambil lewa, ataupun mungkin perkara tu dia ingat macam tak ada undang-undang yang nak menguatkuasakan satu perkara tersebut. Baik, sebelum kita pergi jauh lah, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana
prosedur pemantauan ni dan penguatkuasaan halal kepada para pengguna di luar sana? Maknanya apa peranan dan juga macam mana kita beroperasi, mungkin satu pendedahan yang baik untuk kita pada ini, insya-Allah. Silakan. Okey. Terima kasih Syahril. Kat situ ada dua kita panggil Dua bahagian, dua bahagian ataupun dua mekanisme dalam memantau dan menguatkuasakan. Iaitu satu pemantauan, satu penguatkuasaan lah. Pemantauan ni kalau kita lihat ataupun saudara-saudara di luar sana lihat dalam peruntukan di dalam manual prosedur persilangan halal Malaysia. Pemantauan ni duduknya di bawah sekali. Di dalam carta alih kerja ataupun carta alih proses kerja persediaan halal. Kat situ. Selepas satu-satu permohonan tu dapat kelulusan oleh pihak panel, sama ada JAKIM atau JAIN. JAIN. Jadi pemegang-pemegang sijil halal ni yang diberikan persijilan halalnya selama mungkin 1 tahun atau 2 tahun, tengok pada skim lah. Jadi mereka ni akan bukan orang kata sewenang-wenangnya memegang sijil halal macam tu saja. Kita lepas macam tu tak. Ada pengawasan kat situ. Ada elemen pengawasan ataupun elemen pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak JAKIM atau JAIN ke atas pemegang-pemegang sijil ni. Jadi ini satu proses di bawah pemantauan. Pemantauan maknanya satu proses kerja dalam persijilan halal di mana dilakukan ke atas pemegang-pemegang SPHM lah, sijil pengesahan halal yang masih sah, untuk memastikan pemegang-pemegang ni sentiasa akuh dan mematuhi peruntukan prosedur persijilan halal dan juga undang-undang yang berkaitan lah. Itu pemantauan lah. Manakala penguatkuasaan pula, penguatkuasaan ni adalah kami menguatkuasakan dengan merujuk kepada peruntukan perundangan yang dah sedia ada, EPD 2011 tu. Di mana penguatkuasaan ni dilakukan ke atas bukan pemegang persijilan halal. Satu. Dan juga penguatkuasaan kami jalankan juga ke atas aduan-aduan yang diterima lah. Aduan-aduan yang diterima. Jadi semua penguatkuasaan ini dijalankan secara terancang dan berpandukan kepada peruntukan APD 2011 yang sedia ada lah. Cuba saudara Syahril, saya nak balik kepada pemantauan tadi. Pemantauan tadi dia punya proses kerja tu agak panjang lagi dan menyeluruh. Bila satu-satu pemantauan tu dilakukan ke atas pemegang sijil halal, ia akan dipantau daripada semua aspek. Maknanya pemantauan tu akan berlaku ke atas semua aspek ataupun semua keperluan yang termaktub dalam prosedur persijilan halal lah. Contohnya macam jika di peringkat permohonannya tu dia dah diaudit, kan? Jadi bila dah diaudit, dia didapati layak untuk dapat sijil dan panel memberikan persijilan halal kepada dia. Jadi bermakna kat situ pemegang-pemegang sijil halal ni dah sedia maklum lah semua peruntukan prosedur kat situ. Dia dah sedia maklum, jadi apa yang dia orang kena buat hanyalah mematuhi saja. Kan? Okey Ustaz, maknanya tadi bila dia selesai kita tengok carta alih kan, maknanya dia selesai auditan, so dia pergi pada persidangan, dia dapat sijil lah. So dia boleh pegang sijil tu, ada tempoh yang tertentu tak? Maknanya pemantauan akan pergi buat pemantauan tu dia ataupun bila hari ni dapat esok pergi ke macam mana? Okey, pemantauan akan dilakukan secara berkala lah. Secara terancang dan berkala. Satu lagi pemantauan dari sudut susulan lah. Pemantauan susulan itu hanya berlaku ke atas pemegang jika diarahkan oleh pihak panel, ataupun jika ada keperluan tertentu lah, seperti mana yang termaktub dalam prosedur. Tapi yang biasa-biasa ni kita melakukan pemantauan secara berkala lah. Dari masa ke semasa untuk memastikan mereka ni sentiasa patuh lah pada prosedur. Maknanya pemantauan dilaksanakan tanpa pemakluman lah. Tanpa pemakluman. Tanpa pemakluman. Okey, so itu yang kita kata bagi memastikan
pengguna ataupun pemegang sijil ini sentiasa mematuhilah. Betul. Dia agak berbeza lah dengan pengauditan permohonan kan. Pengauditan kita akan maklum, kita akan bagi tahu akan ada pengauditan dilaksanakan kepada pemilik kan, pemilik premis kan, contohlah. Jadi kalau pemantauan kita tiba je, Assalamualaikum, Jakim, macam tu je lah. Ini kita boleh masuk. Terus faham. Tapi dengan syarat mereka ni pemegang sijil lah. Okey, maknanya pemantauan khusus pada pemegang sijil saja. Manakala penguatkuasaan perkara-perkara berdasarkan aduan dan juga yang berkaitan dengan APD lah, baru boleh akan. Ni bukan pemegang sijil. Bukan pemegang sijil. Okey. Ada tak badan lain yang contoh bila kita pergi buat penguatkuasaan tu bersama dengan badan-badan lain yang terlibat berdasarkan penguatkuasaan ni? Kalau penguatkuasaan ni. Jika penguatkuasaan ada, dah tentu ada lah. Okey. Pertama, sama ada penguatkuasaan tu dijalankan secara ataupun diketuai oleh JAKIM, ataupun penguatkuasaan itu diketuai oleh agensi lain lah. Alright. Contohnya macam KPDN kan. Okey. Memang contohnya dalam lazim ni lah, macam yang berkala ni, penguatkuasaan ni setiap tahun kami akan dipelawa oleh pihak KPDN lah. Alright. Terutama ketika bulan Ramadan. Kan, contohlah. Jadi kita akan bukan mantau saja. Jika ada berlaku pelanggaran dari sudut APD tu, contohnya penggunaan istilah-istilah atau ungkapan buffet Ramadan, kan, jom berbuka dan sebagainya, tanpa pihak syarikat tu ada sijil halal, jadi kat situ penguatkuasaan boleh dilakukan lah, boleh diambil tindakan lah. Itu antara contoh penguatkuasaan yang dijalankan lah. Kita boleh panggil ke penguatkuasaan bersepadu lah, bersama dengan badan-badan lain kan. Ada tak yang penemuan-penemuan yang boleh kita kongsikan ke, kalau yang pengalaman Ustaz lah sepanjang pengalaman di penguatkuasaan mantauan ni? Banyak lah contoh-contoh tentang penguatkuasaan atau tindakan-tindakan yang telah diambil ni. Selain daripada isu-isu buffet Ramadan ni, juga yang banyak antaranya penggunaan logo halal tanpa ada sijil lah. Tanpa sijil halal. Dia tak ada sijil tapi dia bubuh logo. Ataupun dia memang tak ada sijil, dia guna logo tapi bukan logo Malaysia, logo halal Malaysia tu, tapi logo halal yang generik. Pernah generik ataupun logo halal yang tidak diiktiraf dalam swasta ni dan sebagainya lah. Jadi ni pun juga satu kesalahan di bawah peruntukan ni perakuan dan penandaan halal lah. Alright. Situlah duduknya. Dan ada tak isu-isu yang kalau katakan macam tadilah, kadang-kadang pengguna ni kan, dia macam dia berani tak berani nak pergi tanya premis tu, memang dia pemegang sijil ke, ada logo ke, tak ada logo ke kan. Jadi mungkin saya rasa macam benda tu ada tak kaedah-kaedah yang sering menjadi satu kekeliruan, ataupun pernah tak berlaku satu yang contohlah dia tak ada logo tapi dia guna istilah-istilah lain ke yang mungkin ada kesalahan berkaitan dengan kita punya perundangan. Contohlah dia letak Muslim friendly ke, ataupun serve no pork ke, macam mana Ustaz? Agak boleh pakai ke? Boleh ke premis yang tak ada logo halal dia pakai istilah tu untuk menarik? Dia tak ada sijil halal lah. Dia tak ada sijil halal. Tak ada sijil halal yang sah. Jadi dia menggunakan ungkapan-ungkapan tu. Dia tak guna logo tapi dia guna ungkapan ni kan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh. Dia kena ada sijil halal tu, itu je lah kunci dia, syarat dia. So maknanya kalau sebagai pelanggan, kita pergi, kalau kita jumpa premis tu, kita boleh buat aduan lah. Boleh buat aduan ke JAKIM. Boleh buat aduan ke JAKIM, ke Seksyen Komunikasi Korporat dan sebagainya lah. Alright. Tapi ungkapan-ungkapan ni saya perhati masih berlaku lah. Masih berlaku. Betul. Terutama dalam bulan Ramadan, yang untuk menarik pelanggan buka puasa, iftar dan sebagainya. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, yang kes yang banyaknya kita dapati adalah penggunaan logo halal tanpa sijil. Guna logo halal tapi tanpa sijil. Bermakna pemegang sijil wajib mempamerkan sijil yang sedia ada. Betul. Jadi sebagai pelanggan mungkin juga kita boleh bertanya lah kan pada premis. Maknanya kita ada hak untuk benda tu kan. Kadang pelanggan ni dia macam berani tak berani. Dia acuh tak acuh kan. Dia macam
tak payah kot macam konon bersangka baik lah kan. Tapi sebenarnya tak kena pada tempat tu. Actually kita ada hak lah untuk bertanyakan kalau benar ada sedia halal, kita letak sedia halal. Kadang-kadang dia letak macam polisi halal dekat kaunter ada juga kan. Jadi macam benda-benda tu melirukan lah. Melirukan. So sebagai pengguna lah, kalau boleh kita nak bekerjasama lah ataupun memberi support kepada kita ataupun memberi aduan kepada kita supaya kita mungkin dapat lihat sejauh mana kadang-kadang mungkin orang tu dia tak mau langsung sedia halal pun kan. Jadi tapi dia itulah nak mengaburi ataupun mengelirukan pengguna. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sedang panas ni sebenarnya kan kita dalam pusingan yang sedia ada dan gini. Namun begitu saya pasti tuan-tuan dan puan-puan tak sabar lagi untuk bertahu lebih lanjut tentang APD 2011 yang sedang kita rungkaikan ni dan apa kaitannya dengan JAKIM, itu pasti ya. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan jangan pergi ke mana-mana kerana apa? Istimewanya pada hari ini kita akan berhenti sebentar untuk kita bersama-sama dengan segmen 3S bersama dengan sahabat saya iaitu Wafa Sarip yang akan berkongsi dengan anda. So jangan ke mana-mana, tunggu sehingga selesai. Kita jumpa selepas ini. Amerika telah menarik sijil halal produk-produk McDonald? LM10? Daging babi? Betul ke? Assalamualaikum. Bersama saya Wafa Sarip dalam segmen 3S, Semak Sebelum Sebar. Setiap tahun ada je isu viral berkaitan dengan status halal McDonald. Ada yang kata daging babi lah, LM10 lah. Betul atau tidak? Wait a minute. Jangan risau. Anda perlu tahu bahawa pengurusan dan kawalan bahan mentah bagi setiap premis tersebut adalah berbeza mengikut negara. Isu bahan ramuan LM10 ataupun daging khinzir yang digunakan itu tidak termasuk dengan McDonald di Malaysia. Info tambahan, McDonald, KFC, Pizza Hut dan Domino's merupakan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang masih sah. Untuk pengguna di luar sana, bagi mengetahui status halal premis makanan, anda boleh layari portal rasmi Halal Malaysia ataupun di aplikasi Smart Halal atau Verify Halal, dan anda juga boleh layari Facebook bahagian Hub Halal JAKIM. Ingat, semak sebelum sebar. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, 3S sebentar tadi yang sangat-sangat bermakna untuk makluman tuan-tuan dan puan. Jadi berhati-hati, jangan kita senang-senang untuk menyebarkan perkara yang kita belum pasti. So kita semak dulu sebelum kita nak sebar. Okey, baik, kita kembali kepada tajuk pada hari ini. Pastinya masih lagi bersama dengan Tuan Syariman. Kita membawa tajuk tentang APD 2011. Di mana JAKIM? Kerana yang baru, yang mungkin baru menonton tu, jangan lupalah untuk kongsikan video ni dan juga bagi komen-komen. InsyaAllah mudah-mudahan komen anda, pertanyaan-pertanyaan anda itu sangat bermakna bagi kami dan bagi menandakan anda menyokong bahagian pengurusan halal JAKIM dalam kita mendepani isu-isu dan juga memastikan halalan thayyiban kepada kesemua rakyat Malaysia pastinya. Okey, tadi kita dah bicara tentang apa itu APD 2011, apa itu bagaimana kita prosedur-prosedur pemantauan dan juga penguasaan. Mungkinlah ada orang dia tak sempat kan, apa-apa pun boleh share dan juga boleh ulang balik nanti kalau ada yang terlepas. Okey, kita nak meneruskan lagi studio halal kita pada hari ini. Mungkin yang baru menonton, yang baru faham, sebenarnya dah studio halal ni dah episod ketiga kan tuan-tuan. Oh ya ke? Kadang dia terlepas mungkin yang satu dua. Boleh check balik dalam kita punya Facebook kita nanti insya-Allah. Okey, baik. Ustaz, kita dah cerita tentang APD, kita dah cerita tentang prosedur ataupun kaedah-kaedah kita berlaksanakan. Kita nak tahu jugalah keberkesanan dan juga dalam pelaksanaan penguasaan halal di bawah APD 2011 ni Ustaz. Sejauh mana keberkesanan yang kita dapat sekarang ni? Silakan. Okey, terima kasih saudara Syahril. Okey. Sebelum saya masuk pertanyaan tentang keberkesanan ni, mungkin saya boleh relatekan sikitlah pemantauan, elemen pemantauan dan penguasaan ni dengan bagi saya lah, kita tak
tak semestinya statik kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada. Faham? Kita boleh lihat juga aspek pemantauan dan penguasaan ini dari sudut pandang Islam. Okey. Sebenarnya pemantauan dan penguasaan ini telah pun ada dalam Islam sebenarnya. Terutama dia bawah dipanggil di bawah institusi Hizbah. Institusi Hizbah lah. Sebagaimana kita sedia maklum kalau kita baca Quran, buka surah Al-Imran, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini ulama berbahas dalam menafsirkan ayat ini dan dan mengaitkan dengan elemen pemantauan dan juga penguasaan lah. Terutama dalam konteks halal ni. Jadi kat situ duduknya kita dalam mempertahankan kedudukan halal dan agama Islam kita lah. Daripada dicerobohi ataupun dicabuli kan. Dicabuli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kan. Contohnya berlaku penipuan kan. Juga pemalsuan dan sebagainya. Itu contoh-contoh orang kata perkara yang mungkar sebabnya dia nak menipu hak-hak pengguna. Sedangkan pengguna nakkan hak dia melalui cara yang sah kan, tapi berlaku penipuan. Jadi perkara ni perlu ditangani melalui mekanisme pemantauan dan penguasaan. Jadi dari sudut pandang Islam benda tu dah ada. Sejak zaman Rasulullah pun dah ada dah. Malah di zaman Khulafaur Rasyidin pun dah ada. Pemantauan-pemantauan dijalankan oleh khalifah-khalifah ketika tu kan. Contohnya pemantauan dibuat di pasar-pasar kan. Sehingga ada dalam satu riwayat hadis mengatakan di bawah ketika zaman Rasulullah ketika zaman Rasulullah SAW ni Rasulullah pernah pergi ke pasar dan untuk melihat secara umumnya penjualan perniagaan di pasar dan Rasulullah sampai satu gerai itu dia menjual buah. Saya tak ingat apa buahnya. Jadi Rasulullah tengok di atasnya itu semua elok-elok. Kan? Tapi Rasulullah seluk tangan di bahagian bawahnya ada buah-buahan yang dah kurang elok dan mungkin dah rosak. Di mana jika pembeli nak belinya dia ambil sekali yang atas dengan bawah sekali, dia ambil masuk sekali. Faham? Kan? Jadi itu satu contoh yang menunjukkan bahawa elemen pemantauan dan penguasaan telah pun dipraktiskan oleh Islam ketika zaman Rasulullah lagi lah. Jadi balik kepada APD balik. Cuma dalam sekarang ni, waktu sekarang ni kita diperkuatkan lagi, kita diperkasakan lagi dengan peruntukan undang-undang lah. Yang mana kita dah sedia maklum dalam Islam pun dah ada perkara tu. Jadi diperkasakan dengan melalui peruntukan undang-undang. Jadi apabila kita nak memperkatakan soal keberkesanan, berkesan tak pelaksanaan penguasaan halal tu? Kan dari segi apa dia berkesan kan? Jadi kita kena tengok dari beberapa elemen atau faktor lah. Satu, dari sudut APD-nya, keberkesanan ni mungkin boleh membawa kepada pihak industri gerun dengan APD ni lah. Gerun dari segi apa? Gerun dari segi penalti dia. Penalti dia agak lumayan lah. Berapa tu Ustaz? Agak lumayan dia punya ke atas pesalah-pesalah tu. Kan? Berbanding APD 1972 dulu. Kalau di bawah takrif tu besar lah. Kesalahan yang pertama tu jika di bawah kesalahan tu dilakukan oleh pertubuhan, dendanya tidak lebih daripada 5 juta. 5 juta? Maksimal lah. Tidak lebih daripada 5 juta. Manakala kalau jika orang perseorangan sejuta lah. Begitu juga kalau di bawah penandaan dan perakuan. Pun ada dia punya dendanya yang agak tinggi berbanding dululah. Jadi ini antara faktor-faktor yang boleh orang kata menggerunkan pelaku-pelaku ataupun pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk memalsu ataupun menipu orang ramai kat situ lah. Apabila didapati bersalah, sabit kesalahan dan mereka ni boleh didenda dengan penalti yang sedemikian tu lah. Jadi itu merupakan antara faktor yang boleh membawa kesan jugalah kepada industri supaya mereka ni
gerun lah, takut dengan penalti yang sedia ada. Okey, jadi seterusnya keberkesanan ini juga banyak juga bergantung kepada komitmen pihak berkuasa berwibawa yang telah diperturunkan kuasa daripada akta tersebut kepada JAKIM dan juga MAIN lah. Jadi insya-Allah saya percaya dan yakin rakan-rakan kami di JAIN pun dari masa ke semasa melakukan penguatkuasaan. Jadi komitmen mereka dan juga komitmen kami di JAKIM ni sentiasa tidak berbelah bagilah untuk memastikan hak-hak pengguna ataupun semua yang berkaitan dengan prosedur halal ni dilindungi di bawah APD lah. Jadi ini komitmen pihak berkuasa berwibawa inilah yang menunjukkan keberkesanan kepada penguatkuasaan halal itu sendirilah. Dari masa ke semasa kami akan terus membuat penguatkuasaan halal lah. Itu antara yang faktor-faktor yang boleh saya kaitkan lah dengan keberkesanan penguatkuasaan halal tu lah. Mungkin ada sedikit faktor-faktor tambahan lain, contohnya dari segi manpower, kan, sumber manusia tu mungkin akan datang lah, saya percaya pihak berkuasa berwibawa tak akan membiarkan perkara ini dalam takut yang lama kan. Jadi mungkin ada perubahan dari masa ke semasa untuk menambah baik dari segi jumlah penguatkuasa yang sedia ada di sama ada di JAKIM ataupun di JAIN lah, dalam membuktikan bahawa penguatkuasaan halal ni ada kesan dia, ada impact dia kepada industri halal lah, industri halal dan juga melindungi hak pengguna lah. Okey. Oh, best ni Ustaz. Sebab apa? Bukan apa macam ni. Isu halal ni Ustaz. Bila orang faham, dapat dia sijil, biasalah ni kan, ni word-word yang klise lah kita dengar. JAKIM bagi sijil habis lah. Lepas tu tak tahulah macam ada orang ni patuh ke tak patuh. Macam tu lah. That's why kita kata kenapa kita bawakan studio halal ni, kita nak cater tajuk ni dulu ni. Sebab tajuk ni nak merungkaikan soalan-persoalan yang pastinya memberi satu perception yang tak baik lah kepada JAKIM. Supposed to be, sepatutnya lah kita faham dan hadam dulu peranan kami di bahagian perusahaan halal JAKIM, yang pastinya di bahagian cawangan pemantauan dan penguatkuasaan ni sangat-sangat berperanan dan memberi impak yang cukup besar. Kan, bila mana kita dengar denda sampai 5 juta tu pun kan, kalau ada lagi industri yang berani memang saya saja ke nak melanggar ataupun tidak mematuhi ataupun melanggar akta yang sedia ada itu yang kita kata lah kan, adakah sanggup nak buat macam tu. Sebab itulah bila adanya penguatkuasaan ini, adanya APD 2011 ini sangat-sangat memberi impak yang cukup besar kepada. Tapi saya tertarik tadi ada satu poin, boleh saya tambah sikit? Boleh. Tentang industri ada yang ada tu dia tak tahu yang ada pemantauan dalam prosedur halal ni. Ada pernah saya turun di lapangan di luar-luar kawasan di station. Dia orang rasa dia bila dah dapat sijil tu kan habis macam tu lah. Habis lah. Bila kami datang dengan atas tiket pemantauan tu, terkejut dia. Dia kata, JAKIM ada lagi datang, dia kata. Kan? Ingatkan nanti lagi 2-3 bulan nak expired sijil tu baru datang. Renew. Kan? Rupanya dalam tempoh tu ada lagi datang lagi. Datang ke kilang dia kan untuk buat pemantauan. Jadi kat situ itulah saya mengambil kesempatan ni lah. Boleh? Syaril, boleh. Silakan. Nak mengingatkan juga industri ataupun pemegang-pemegang sijil pengesahan halal JAKIM ataupun JAIN di luar sana, pemantauan akan sentiasa dilakukan secara berkala dari masa ke semasa untuk memastikan semua pemegang-pemegang sijil pengesahan halal mematuhi, sentiasa komited dan mematuhi peruntukan di dalam prosedur persijilan halal dan juga peruntukan peraturan dan undang-undang yang berkaitan lah. Jadi jangan terkejutlah kalau kami datang kan tanpa ada macam saudara Syarif beritahu, tanpa ada pemakluman ataupun tak tahu, ingatkan hanya setakat dah dapat sijil tu habis itu pegang kan. Jadi saya rasa ini pun boleh saya kaitkan dengan pihak-pihak yang memberi contoh macam pihak pemayung pihak-pihak agensi yang membimbing kepada pihak-pihak pemohon usahawan ni. Mereka juga perlu memberitahu mereka diorang ni bahawa selepas dapat sijil nanti ada satu lagi instrumen
Di dalam prosedur perjalanan itu pemantauan. Jadi dengan harapan mereka ni akan beringatlah Betul. yang dan bersedia yang kami ni akan datang menjenguk. Betul. Sebab itulah jaminannya tu, sebab tu kadang persoalan ni bagi menjawab seolah-olah ada orang-orang tertentu yang mungkin kurang kepercayaan, seolah macam kita bagi sejalan lepas tu habis kat situ saja. Sedangkan kita ada pemantauan dan juga penguatkuasaan. Betul. Maksudnya pemantauan ini kita fokus kepada pemegang sijil dan juga penguatkuasaan ni kepada aduan-aduan berkaitan. Jadi kalau tanpa aduan tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni takkan sampai pada pihak kami. Jadi pihak bahagian bersalah bagaimana nak ambil tindakan penguatkuasaan kalau benda tu mungkin tak sampai pada kita. Kadang-kadang kita nak ajak penonton-penonton semua ni kalau boleh beranikan diri anda untuk membuat aduan sekiranya perkara-perkara yang kita dapatilah yang melanggar Akta APD 2011 ni ataupun perkara-perkara yang mungkin menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Jadi sebab itulah tim bagi Ustaz Syariman bukan dia seorang, ada lagi yang akan menjalankan pemantauan dan juga penguatkuasaan bagi menjamin kesemua pemegang sijil halal kita ini sentiasa mematuhi persijilan yang telah kita berikan. Jadi kita berikan itu atas kepercayaan berdasarkan auditan telah dilaksanakan dan bagi memastikan industri ataupun pemegang sijil SPHM ini sentiasa mematuhi, maka wujudnya lah cawangan pemantauan dan juga penguatkuasaan. Jadi saya rasa mungkin pada hari ini cukup jelas kita dapat memberi penjelasan dengan penjelasan yang diberikan sangat baik oleh Ustaz Syariman. Mungkin ada last word Ustaz untuk penonton-penonton kita sebelum kita melabuhkan tirai studio halal kita. Ada apa pesanan? Okay, terima kasih. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk mengingatkan khususnya pemegang-pemegang sijil pengesahan halal Malaysia sama ada JAKIM ataupun JAIN, dan juga para konsumer di luar sana bahawa jangan ragu-ragu dengan sijil pengesahan halal Malaysia yang sudah dimiliki, dan di pihak pengguna pula jangan yakini halal Malaysia dan jangan ragu-ragu dengan produk yang dah dipersijilkan halal. Di samping pihak kami akan mengawasi pemegang-pemegang sijil ni dari masa ke semasa untuk memastikan keperluan halal tu sentiasa terjamin lah. InsyaAllah. Alright, so terima kasih banyak sekali lagi Ustaz mewakili pihak studio halal mengucapkan terima kasih atas komitmen Ustaz pada hari ini memberi penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan APD 2011 di mana JAKIM. Mudah-mudahan memberi penjelasan yang cukup baik kepada anda semua yang menonton pada malam ini. Dan pastikan jangan ragu-ragu untuk membuat aduan kepada kami. Anda boleh terus menghubungi kami di talian 0388925000 bagi sebarang aduan. Paling mudah anda WhatsApp saja. InsyaAllah kita akan cuba menyantuni segala aduan yang telah diberikan, dan yang paling penting semak sebelum sebar. 3S itu tadi tu tolong panjang-panjangkan. Jadi yang menonton pada hari ini pastikan anda share dan juga berikan komentar-komentar yang terbaik. Dan mewakili pihak studio halal ucapkan jutaan terima kasih atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton sehingga ke penghujung rancangan. Jadi apa-apa pun pastikan jangan lupa letak komen #YakiniHalalMalaysia untuk anda studio halal daripada kami episod yang ketiga. Jadi sekadar itu mungkin pertemuan kita pada hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.